Assalamualaikum dan salam syaraku sayang, bersama saya Alfairez Jemurin. Tumpuan berita. Tiada sebarang radiasi atau unsur radioaktif dikesan pada dua objek disyaki sisa serpihan roket China yang jatuh dan ditemukan di Kampung Nyalau Bintulu dan Kampung Sepupuk Lama Niah Miri pada 31 Julai lepas. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dalam satu kenyataan media pada Selasa memberitahu perkara itu disahkan pasukan siasatan yang terdiri daripada bahagian penguasa angkasa, MOSTI, Agensi Angkasa Malaysia MAISA dan Lembaga Pelesenan Tenaga Atom AELB yang melakukan siasatan lanjut terhadap dua objek yang dijumpai di dua lokasi tersebut. Menerusi kenyataan sama, berdasarkan ukuran dan hasil siasatan awal mendapati bahawa objek pertama yang disyaki bersaiz sekitar 5 inci berkenaan tidak mengeluarkan sebarang radiasi dan tiada unsur radioaktif dikesan pada objek tersebut. Manakala ukuran dan hasil siasatan awal terhadap objek kedua yang disyaki di Batu Niah Miri turut menunjukkan hasil yang sama, iaitu objek disyaki tidak mengeluarkan sebarang radiasi dan tiada unsur radioaktif dikesan. Kedua-dua objek disyaki adalah selamat untuk dilaksanakan siasatan dan analisis seterusnya. Sementara itu, Pegawai Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Chang Kim Foy yang berada di lokasi kejadian di Kampung Sepupuk Lama Niah Miri mempunyai butiran terperinci mengenai keadaan yang berlaku di situ. Saya kini berada di lokasi penemuan serpihan yang disyaki daripada roket milik negara China, iaitu di pekarangan rumah salah seorang penduduk di Sepupuk Lama Niah. Pihak bomba Parainia kini sedang berusaha mengeluarkan serpihan tersebut. Turut berada di lokasi ialah Ketua Polis Daerah Miri, Agensi Angkasa Malaysia MAISA dan bahagian penguasa angkasa MOSTI. Sementara itu, seorang penduduk Ho Cheng Seng yang ditemui telah menceritakan detik-detik penemuan sisa roket itu yang jatuh di pekarangan rumah ibunya di Pekan Lama Sepupuk Niah. Lepas tu buka jendela tengok, tapi tidak nampak apa. Lepas hari Ahad petang, baru pergi sana jalan-jalan, baru jumpa ini balang. Dalam tanah ada satu lubang, ada satu biji besi ni macam. Lepas itu saya gambar pergi Batu Niah lah, balai polis, pergi bikin report ni macam. Lepas itu ada balai bamba polis semua ada datang tengok cek tempat blok ini. Sekarang ni macam. Berita seterusnya, kepelbagaian sumber biodiversiti menjadi asas kepada Sarawak untuk penerokaan hutan termasuk pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan R&D. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berkata, para penyelidik memainkan peranan dan menyumbang ke arah usaha pemuliharaan dan pembangunan mampan oleh Sarawak. Research instead need to be ready to change the mindset of being a consumer to a person who come up with ideas or an integrator of latest technology, knowledge and technology. We need to get away from the comfort zone of relying on the current research and technology we are practicing now in order to move forward onto the high-level impact research in biodiversity, conservation and development. So research from the point of view of academic interest is still useful, but however, we need to go beyond that to have an impactful result which can benefit the community at large. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian seminar ekspedisi saintifik Gunung Pueh Forest Reserve Heart of Borneo Jabatan Hutan Sarawak tahun 2022 di Kuching pada Selasa. Tambah Datuk Len, seminar berkenaan mampu mengumpulkan data dan maklumat saintifik yang berharga untuk merancang usaha pemeliharaan sekaligus pertumbuhan pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut. And together with the team of scientific expedition where nature science and nature unites, it is an important task to explore and conduct study through our observation, identification, description, experimentation, investigation,
and theoretical explanation of phenomenon occurs in our nature, in our efforts to protect our biodiversity and to maintain its for future duration. Jadi, the significance of Gunung Puh Forest Reserve scientific expedition seminar gather valuable scientific data and information from research and to be used to plan a strategy for conservation effort in the area. In addition, the information can lead us in the utilization of specific or species for economic and social development throughout the area. Laporan selanjutnya, Klinik Kesihatan Long Jekitan kini memiliki satu mesin peralatan perubatan iaitu mesin imbasan ultrabunyi mudah alih yang bernilai RM70,000. Ia merupakan sumbangan daripada Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala, yang telah diserahkan baru-baru ini kepada pakar perubatan kesihatan awam, Pegawai Kesihatan Bahagian Miri Dr. P. Raviwarman. Datuk Gerawat yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mulu berharap masyarakat di Long Jekitan dan kampung-kampung sekitarnya akan mendapat manfaat yang besar daripada penggunaan peralatan itu. Katanya peralatan perubatan tersebut sememangnya diperlukan untuk membolehkan kaki tangan kesihatan menggunakannya untuk pesakit di klinik kesihatan berkenaan. Klinik Kesihatan Long Jekitan merupakan kemudahan klinik kesihatan desa yang terletak di kawasan Ulu Baram yang mempunyai 11 kaki tangan kesihatan. Perkembangan di Miri. Usahawan wanita di Miri perlu melalui persaingan dan ketahanan mental untuk berjaya dalam dunia perniagaan. Menurut Ahli Parlimen Sibuti, Lukanisman Awang Sauni, sebagai usahawan golongan wanita perlu berani bersaing di pasaran global. Dan kita kena faham bahawa di dalam satu perniagaan atau usaha itu mesti ada persaingan. Mesti akan ada eksklusif perniagaan khusus untuk kita, kecualilah kita adalah seorang pereka cipta kepada sesuatu produk. Ya. Maksudnya kalau kuih itu kita cipta pun ia akan diikut oleh orang lain, kecuali kita yang mula tepung, dan tepung tu kita aja boleh boleh dibeli melalui kita aja. So tu kita akan menguasai ekonomi itulah. Dan juga selain daripada itu adalah berkenaan tentang ketahanan mental kita. Janganlah baru sehari, 2, 3 hari, 4 hari baru berniaga lalu putus asa. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Women of Wonder Be Fabulous Series 1 2022 di Hotel Grand Palace Miri pada baru-baru ini. Lukanisman turut menyeru usahawan wanita supaya meneroka pasaran dalam media sosial bagi memasarkan produk mereka. Dan selain daripada nak pandai untuk explore the idea sama ada melalui social media ke, cari-cari idea. Si salah untuk kita copycat ataupun meniru untuk menghasilkan produk-produk kita secara bukan meniru untuk kopi lah. Kita ambil idea ya, untuk kita cuba supaya at least dapat menghasilkan pendapatan lah untuk kita. Dan yang pasti kalau ada peluang kepada semua kita peserta tu, wanita-wanita adalah untuk mengambil bahagian di dalam majlis-majlis ilmu. Macam pada hari itulah, majlis ilmu tu ada macam-macam. Ada majlis ilmu untuk nak menjual produk, ada majlis ilmu untuk memberi maklumat kepada kita bagaimana untuk kita meningkatkan kemahiran, meningkatkan pendapatan dan bagaimana untuk kita enhance our skill of communication. Di Kuching pula, pelaksanaan Konvensyen Kumpulan Inovasi dan Kreativiti KIK dilihat sebagai platform memupuk dan menyemarakkan lagi budaya kreatif dan inovatif dalam kalangan warga perkhidmatan awam Persekutuan Sarawak. Setiausaha Persekutuan Sarawak, Datuk Amir Omar berkata, usaha membudayakan inovasi dan kreativiti perlu diterap dengan lebih pantas dan menyeluruh menerusi penjanaan lebih banyak idea-idea baru untuk kesejahteraan rakyat keseluruhannya. Justru bagi memastikan inovatif yang telah dihasilkan kekal lestari, penganjuran Konvensyen KIK tidak harus dilihat sebagai satu pertandingan semata-mata hanya disertai oleh peserta-peserta Konvensyen. KIK seharusnya dilihatkan satu mekanisme yang melibatkan penyelesaian masalah atau penambahbaikan proses kerja dan standard yang sedia ada ataupun memperkenalkan sesuatu yang baru. KIK juga seharusnya menerapkan konsep-konsep knowledge based dan creativity driven bagi membolehkan jabatan dan agensi menghasilkan inovatif
yang memberi nilai tambah kepada produk atau perkhidmatan yang telah diberikan kepada rakyat keseluruhannya. Produk akhir KRK perlu menjurus kepada penghasilan output atau outcome yang berkualiti. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penutupan dan penyampaian hadiah konvensyen KIK Jabatan Agensi Persekutuan Negeri Sarawak di Kuching pada Selasa. Dalam konvensyen ini, sebanyak 17 pasukan KIK daripada pelbagai jabatan agensi persekutuan di Sarawak telah menyertai dan menyaksikan kumpulan Catalyst 3.0 dari Jabatan Kimia Malaysia Negeri Sarawak muncul sebagai johan dan membawa pulang wang tunai RM2,000, sijil serta trofi. Manakala naib johan dimenangi oleh label Ultra dari Jabatan Tenaga Kerja Negeri Sarawak yang membawa pulang wang tunai RM1,000, sijil serta trofi, dan tempat ketiga dimenangi oleh kumpulan Set 3 dari Balai Bomba dan Penyelamat Saratok yang membawa pulang wang tunai RM750 beserta sijil dan trofi. Dalam pada itu, Pengerusi Ikatan Selamat Tan Sri Lee Lam Teck telah berkongsi pengalaman dalam satu sesi menandatangani autograf untuk biografinya di Kuching pada Selasa. Menurutnya, beliau mahu memberi inspirasi kepada rakyat Malaysia untuk berkhidmat kepada negara dan membantu membina Malaysia yang lebih baik. Buku berjudul Call Lee Lam Teck, Recalling a Lifetime of Service yang ditulis oleh Sofia Chok Swat Ling dan P. Selvarani menceritakan pengalaman Tan Sri Lee Lam Teck sepanjang berkhidmat sebagai penjawat awam selain menyertai pelbagai organisasi. The United Malaysia, certainly Malaysia, which includes everyone, inclusive of all, Sabahan, Sarawakians, Western, everybody has a part in this. So my effort so far, as I said, in my views, I have expressed my parliamentary speeches in the past, but of course I know it is a journey. It is going to be a long journey to really help realize a united Malaysia for all. This is going to be a long effort. A lot will depend on what extent we can ensure that there is justice, there is fair play, there is integrity in the country, and many things that need to be done to achieve that. Tan Sri Lee berkata mesej utamanya dalam buku ialah keperluan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, warna kulit atau agama untuk bekerjasama dan menunjukkan perpaduan dalam kepelbagaian. Buku tersebut dihasilkan dalam bahasa Inggeris dan Mandarin dengan versi bahasa Malaysia yang akan tersedia tidak lama lagi. Dijual di kedai buku atau dalam talian dengan harga antara RM50 hingga RM70. Difahamkan hasil bersih daripada penghasilan biografi tersebut semuanya akan didermakan kepada badan amal. Sekian edisi tengah hari bersama saya Al-Fairez Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menjadi Fakta, salam UKAS.